numbers kita mungkin rendah, tapi sebenarnya hasil di sebalik tu lumayan. Oh, lumayan Kan? What kind of lumayan are we talking Cuba about? bagi contoh. Dia bukan What do you think? Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Dr. Adam Zubir. Okay, so sekarang ni kita berada dalam episod What Do You Think? What do you think? What do you think? So episod kita kali ini kita nak bercakap tentang topik LinkedIn. Wah. So LinkedIn ni is salah satu medium social media, okay, macam Facebook, macam Instagram, macam TikTok, okay, tapi kita ada LinkedIn. So, dengan bersama dengan kita ni kita ada tetamu istimewa, Ulwan. Siapakah dia? Gerangan itu. Nak memperkenalkan tetamu istimewa kita? Boleh dipersilakan? Iaitu my friend. Okay, my friend from You daripada mana? my friend from zaman-zaman dulu lah. Zaman saya BBNU baru-baru nak up. Okay, he has helped me masa awal dulu, he supported me. Saya ingat dulu saya leverage on his platform. Okay, ni orang-orang lama. Some people know him as a financial influencer. Wow. Orang tahu tak? Oh, Kita punya tetamu dia ni dulu seorang before you. perancang kewangan berlesen. Dia dulu before you. Yang Wow, legend. ada lesen kewangan sebelum saya. Ini yo. orang-orang lama. Iaitu tidak lain tidak bukan Al Jazura. Welcome bro. Okay, welcome Thank you. episode What Do You Think? What do you think What do you think? What do you think? Tajuk pun boleh tahan tak? What do you think kan? Kan kenapa Al Jazura pakai baju LinkedIn hari ni? Highlight sikit tengok dalam kamera. Hari ni macam kan macam nak promo pula kan, macam nak promo pula LinkedIn kan. Yelah, sebab kita pun nak tahu juga, adakah you ni macam something like an ambassador of LinkedIn ke, you have a connection ke, Ataupun Sifu LinkedIn? Sifu LinkedIn. Kita tak tahu. Mari Dulu kita ada. LinkedIn. Takkanlah kita tahu, betul tak? Co-founder. Co-founder. Founder sebenar LinkedIn adalah Reid Hoffman, kawan baik kepada Elon Musk. Ush. Zaman dulu. Okay, Dia orang dekat PayPal sama-sama. Okay. Sebelum PayPal dijual, kemudian Elon Musk keluar buat Tesla, Reid Hoffman keluar buat LinkedIn lah. LinkedIn. Buat LinkedIn. Tapi saya bukanlah co-founder. Tapi pernah jadi country partner, mewakili LinkedIn Malaysia, country partner pada tahun 2020. Okay. So adalah belajar sedikit daripada LinkedIn directly. Country partner ni apa? Country partner ni kita mewakili LinkedIn untuk offer dia punya platform, dia punya enterprise solution lah. Ambassador. Masa tu lah. Masa tu Kena perangkap. Ya, terperangkap bagi mereka yang mungkin tak tahu country partner. Country partner. Lebih kurang ambassador lah. Lebih kurang. Tapi kenapa pilih LinkedIn? Kenapa pilih LinkedIn? Sebenarnya cerita dia panjang lah. Dah mula pakai LinkedIn ni sekitar 2010, 2010, 2012 macam tu kan. Tapi biasalah macam kebanyakan orang, dia try lepas tu macam post 2-3 kali, macam klik kan, dia patah balik platform-platform yang kita dah biasa kan. Dan saya pun sama juga lah. So tertinggal sekitar tahun 2017 saya masa tu buat event space. So kita banyak buat event-event social media lah. Panggil influencer TikTok ke, influencer Instagram Macam ke. Cikgu Luan lah. Macam Cikgu Luan masa tu kan. Tapi masa tu tak kenal lagi. Belum, saya kalau belum dah kenal lagi. Betul, belum lagi. Saya ingat lagi saya panggil influencer Singapore, YouTuber Sujimi. Saya Google sekejap Sujimi. Kalau kenal lah. Sambil Google tu. Sujimi kan. Saya panggil dia Ayah Sujimi. Itu pun otai YouTube juga lah kan. Memang YouTuber strong juga dekat Instagram. So masuk LinkedIn ni untuk dapat customer ke? Tak, mula-mula sebab kita buat event. So kita panggil lah buat event. Lepas tu kita buat satu event tu, event terbesar kita orang masa tu, kita panggil CXO influencer. CXO influencer. Jadi orang-orang dia yang macam CEO tapi CXO. CXO tu all the C levels lah. Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, termasuklah Chief Everything Officer kot kan. Okay. X tu stands for? X tu stands for X tu dia letak betul CXO. So X tu is the designation. So kalau finance CF, macam tempat Chief kosong lah. Financial betul. Betul kan? So X tu kau kat mana sebenarnya? X tu, kau sesuai kat dia, mana? betul. Letak je huruf apa kat situ? Chief Everything Officer ke, Chief Executive Officer ke, Chief Financial Officer ke kan. So bila buat event tu, so kita buat lah. Jadi dalam event tu kita berjaya panggil representatif daripada Twitter,
daripada Instagram, salah satunya daripada LinkedIn. Jadi terjebak bawa LinkedIn kepada kita punya event, kita pun sembang-sembang lah kan. Jadi masa nak prep event tu, sembang-sembang, lepas tu dia tanya, korang tak nak jadi country partner ke? Oh ada apa tu country partner? So kita pun tak tahu kan. Soalan yang sama yang tak tanya hari ni lah. Jadi Ambassador. Jadi dia explain apa semua. Kita orang pun minat masa tu untuk jadi representative kepada LinkedIn. So kita pun sign lah kan, jadi country partner. So pergilah belajar dekat Singapore office kan, buat training apa semua. Jadi daripada situ kita ataupun saya mula nampak balik LinkedIn ni, tapi nampak daripada perspektif yang lebih besar dan lebih luas sebab direct daripada LinkedIn kan. Jadi macam best lah platform ni. Tapi yang tak bestnya bila keluar jumpa kawan-kawan ramai tak pakai. Tu macam pelik juga kan. Macam mana boleh cakap best? Dengar pada LinkedIn macam best kan. Tapi bila keluar-keluar jumpa kawan-kawan kan, masa tu ingat lagi saya banyak buat bootcamp dengan usahawan-usahawan. Dia orang nak buat pitching kan. Pitching kepada agensi-agensi untuk nak raise funds ke ataupun nak dapatkan grant ke kan. Jadi selalulah tanya dia orang, jom lah kita connect dekat LinkedIn. LinkedIn. Adalah jawapan-jawapan apa tu LinkedIn kan. Macam tadi lah Ulan tanya. Ya, pernah dengar. Soalan newbies tapi kan. dah lupa kan. Pernah ada account tapi tak guna kan. Dah lama register tapi tak pernah buat apa-apa. Jadi banyaklah. Jazura pun sama lah waktu tu kan. Saya pun salah jugalah awal-awal tu kan. Jadi mula daripada 2018 tu saya mula serius lah. So mula buat research, mula ambil tahu dan mula test the platform, dan alhamdulillah sampai hari ni adalah sedikit result kan. Jadi sejak daripada 2019 tu memang banyak mengajar orang lah pakai LinkedIn. Okey. So termasuklah Dr. Adam Sri. Saya cikgu saya ni. Cikgu LinkedIn Cikgu LinkedIn. Tengok kalau LinkedIn, tengok LinkedIn saya sekarang. Not bad lah, not bad. I think that's because of antara yang terbaik. Antara yang terbaik. Antara belum yang terbaik. Belum. Dia top ranking, top student lah. Okay. Ni selingan lah. So kalau penonton boleh tengok, ini adalah LinkedIn Al Jazura lah. So kalau tengok dari segi follower, sebab saya tak tahu lah, saya suka tengok follower dia 15,000. So 15,000 followers dikira LinkedIn top lah. Senang cakap, like very big number lah senang cakap. Tak tahulah nak cakap. Kalau tengok kat Malaysia ada yang 50,000, ada yang 70,000. Tapi saya yang sendiri pengguna LinkedIn. Memang susah dapat 15,000. Betul. Saya ni yang dah konsisten post dekat LinkedIn selama 4 tahun. Masih tak sampai 5,000 lagi. Betul. Sebab ni point of view saya sebagai content creator lah kan. Mengusahakan LinkedIn ni like dia punya skala, kalau tambah 10 follower tu hampir sama dengan tambah 100 follower di IG. I'm just oversimplify. Mungkin tambah 1,000 dekat TikTok ataupun 10,000. Lagi banyak lah. So I think we need to give him a credit lah. Bukan sekadar mahir LinkedIn, tapi mengajar kita macam mana nak buat LinkedIn. Tentang LinkedIn. Termasuklah Dr. Adam Zubir. Betul. Boleh kita kongsi sikit yang kita tahu. Tadi Ulan ada sentuh dari segi social media usage Okay. So kita ni maksudnya zaman sekarang ni kan, semua orang sekarang ni melihat kepada influencer di social media kan, seperti Facebook ke Instagram ke, sekarang ni dengan TikTok, kemunculan TikTok dan sebagainya. Kalau kita lihat dari segi LinkedIn ini, dari segi exposure-nya kepada target audience kita, tak kisahlah siapa-siapa, kalau influencer kepada orang-orang yang nak meraih bilangan subscribers ataupun followers, sebab mereka boleh jual produk-produk ataupun marketkan produk orang lain. Dari segi LinkedIn ni macam mana kan? Sebab kita nampak kan, macam contohnya TikTok memang fokus kepada video. So boleh lah nampak video-video Cikgu Ulwan menari contohnya dekat TikTok. Belum ada. Ataupun kita tengok kat Instagram gambar-gambar kan, gambar-gambar yang cantik dan sebagainya. Tapi LinkedIn ni macam mana? So dari segi dia punya influentiality je. Influentiality dia. Susah nak sebut lah. Okay, so kalau kita tengok LinkedIn sekarang lah LinkedIn sekarang berbeza dengan masa dia mula-mula start tahun 2012. Actually dia launch tahun sebelum Facebook. Mula-mula dia launch tu memang dia fokus kepada recruitment platform. That means dia nak matchkan talent kepada company. Dekat US, kat Silicon Valley, dia orang nak ramai cari talent-talent, especially talent-talent dalam teknologi, bidang teknologi and all that lah. So Reid Hoffman buat this platform
untuk attract talent. Tapi over time, over the years, diorang dah evolve lah. Bukan sahaja kepada recruitment, dia sebenarnya ada 4 pillars lah. Salah satunya masih recruitment. So dia very strong on recruitment punya side. Satu lagi on branding, corporate branding, termasuklah personal branding. Kemudian sales navigator, memang dia ada algoritma dia sendiri ataupun platform dia sendiri untuk fokus kepada sales navigator. Sales navigator ni maksud apa? Jual barang ke ataupun dari segi ads, advertisement? Nak cari prospek yang sesuai, nak cari targeted prospek, nak buat ads, kan? So dia lebih fokus kepada itu, dan juga termasuk networking. Dan juga lagi satu is in terms of learning lah, LinkedIn Learning. Dia memang ada satu channel specifically untuk learning. So ada video-video content dalam tu. Belajar? Belajar. Macam apa? Course? Dia ada macam university. Tapi cakap pelan-pelan sikit lah Kenapa nak cakap pelan-pelan? Oh, cakap kuat-kuat. Mic dah dekat dah tu. Mic dah dekat lah kan. Itu saja. Ni beribu-ribu orang dah tengok ni. Beribu-ribu. Dia juga take over salah satu platform e-learning jugalah, yang besar. Nanti korang boleh buat research lah. Ni yang menarik. So LinkedIn ni kiranya memang daripada awal lagi penubuhan, memang dia dah set awal-awal lah. I mean like dia tak adalah macam I'm going to be like Facebook competitor. Betul. Yang cater on the same audience. Bukan macam tu lah. Rasanya dia dah memang fokus kepada satu segmen yang berbeza. Dia memang fokus kepada business, dia memang fokus kepada professional segment. Jadi mungkin dekat Malaysia kenapa dia punya virality ataupun influencing power mungkin tak selaju TikTok ataupun tak selaju Facebook, mungkin sebab ramai yang mula-mula guna ni. Kalau saya borak dengan kawan-kawan pun, usahawan baik, kerja korporat baik, ramai pakai LinkedIn ni sebab nak cari kerja. Jadi dia tak nampak kegunaan lain. Tapi orang-orang yang baru pakai, mungkin the last 3-4 tahun ni, dia nampak lebih kegunaan. Memang mungkin kita cakap fokus dia kepada B2B, tapi saya tengok yang B2B business to business lah, okay. Business to business. Penting tu clarification tu. Okay. Kau tak tahu kan? Bukan Backstreet Boys. Backstreet Boys. Tapi yang B2C pun sebenarnya boleh, sebab kalau kita tengok B2C, business to consumer. Macam kalau kita tengok platform TikTok, dia lebih kepada business to consumer lah. Betul. Jual direct kan. Dia nak lebih ramai orang tahu tentang dia punya produk atau servis. Mungkin dekat LinkedIn ni ramai yang tak nampak yang business to consumer ni relevant kan. Jadi mungkin ramai yang tak pakai. Tapi sebenarnya boleh. Tapi business to business memang sangat relevant, sebab kalau kita nak offer kepada business, kita nak kena tahulah siapa business tu kan, atau siapa company tu. Dan dekat platform LinkedIn senang nak buat research. Kalau company tu ada, memang dia ada page. Kalau tak adalah, dia belum buka page lah. Belum berguru dengan Al Jazeera lagi lah. Mungkin kita belum berjumpa, atau mungkin belum terbuka hati ke kan. Tapi insyaAllah dia akan nampak lah peluang ni. Sebab kalau kita tengok pengguna LinkedIn dah I think dah touch 1 billion dah pun. Kat Malaysia maybe dah close to 6 million account registered account. Lebih banyak company yang besar-besar. Kalau kita tengok company-company yang brand besar-besar, memang kita familiar lah. Kita tengok Petronas, kita tengok Maybank, AirAsia, kebanyakannya ada page kan, ada page dah. Jadi kemungkinan kalau bisnes-bisnes yang sedikit kecil, taklah kecil sangat kan, tapi sedikit kecil, mungkin penggunaan LinkedIn tu belum meluas lah. Tapi lately pun saya duk perasan brand-brand seperti Zeus Coffee dah ada, Siti Khadijah pun dah ada kan. So dah banyak kan. So saya punya tugas adalah untuk mempopularkan lagi lah platform LinkedIn ni. Ada yang panggil LinkedIn. Itulah. Bahasa pun dah tak betul. LinkedIn ya. Saya nak deep dive sedikit when it comes to the influential power. Buat analisis sikit. Sebab saya ada YouTube, my YouTube channel. Yes. And then yalah, YouTube ni cukup terkenal dengan the higher the subscriber, the higher the authority, the higher the sponsorship, what not, blah blah. Betul. Tapi kelemahan dia lebih kepada like dia, I would say saya ni adalah content creator yang miskin lah. Apa tips mudah lah untuk Jazeera bagi kepada audience Dr. Adam Zubir ni, cara nak grow LinkedIn tu so that you dapat lebih influential power dan dapat the benefit yang bila you grow LinkedIn, you dapat ada particular macam maksimalkan penggunaan LinkedIn. Yeah, exactly. Mungkin tukar
picture profile ke, tukar picture profile auto 100 follower ke macam mana? Beberapa tips ya. Okey, saya bagi tips lepas ni. Tapi sebelum tu nak jawab soalan tu, dia punya numbers dekat LinkedIn tu dia tak macam directly proportion kepada macam kalau kat TikTok contohnya, kalau ramai followers tu mungkin kita popular lah, mungkin ramai orang beli barang kita. Tapi dekat LinkedIn tak semestinya begitu. Dekat LinkedIn strateginya berbeza untuk jenis bisnes kita ataupun apa yang kita nak buat. Apa yang sebenarnya kita nak guna LinkedIn ni untuk apa kan. Kalau kita tengok dia punya connection, so dekat LinkedIn panggil connection lah. Kalau kat Facebook panggil friends, dekat TikTok panggil followers kan. Dia berbeza. Bukan sekadar kita nak ramai followers atau ramai connection, tapi tak ada bisnes. Kita nak boleh attract audience yang kita nak ataupun prospek yang kita nak. Jadi kalau kita fokus kepada cari quality, numbers kita mungkin rendah, tapi sebenarnya hasil di sebalik tu lumayan. Oh, lumayan kan? What kind of lumayan are we talking about? Dia bergantung nak kepada tutup YouTube ni, saya nak tutup YouTube. Dia bergantung kepada bisnes yang kita buat lah. Okay, alright. Bisnes yang kita buat kan. So kalau kita tengok sekarang dekat LinkedIn ni ramai service providers. Service providers. Ada juga yang product providers. Contohnya kalau oil and gas, dia ada produk lah, dia ada produk apa semua kan. Kalau consultant dia mungkin ada service kan. Dan kita tengok kita tak boleh predict ataupun kita tak boleh judge yang kalau followers dia rendah, dia punya service tak quality. Tak semestinya begitu kan. Wow, unik lah. Agak unik. So dia sedikit berbeza sebab bila kita tambah connection, kita mesti ada tujuan kenapa kita nak tambah connection. Kenapa orang nak follow kita? Adakah dia nak belajar dengan kita ataupun dia nak dekat dengan kita, dia nak follow content kita, dia nak belajar pada kita kan. Jadi kita tak semestinya ada following yang ramai untuk kita bagi impact kepada kita punya audience atau community ataupun kita punya pelanggan kan. Yang penting the quality of your connections lah. Tapi the numbers tu memang kita boleh ada connection up to 30,000, 30,000 macam Facebook 5,000 kan. Dekat LinkedIn 30,000, tapi unlimited followers. So ada beza lah connection dengan followers. Oh, ada beza. Macam Facebook ada lah. beza. Facebook like Yes. dengan follow lain. Betul, ada Likes 5,000 dengan friends follow. dan boleh unlimited likes kan. Unlimited likes. So berbalik kepada soalan tadi kan. Tips Tips lah. Tips tips. bagaimana Okay. nak menggunakan LinkedIn ni dengan cara yang betul. Dengan cara yang betul. Okey. So kita bagi analogi lah, analogi. Contohnya kalau kita nak cari kerja. Kalau kita nak cari kerja, secara semula jadinya kita faham kalau kita nak pergi interview, kita akan bersiap. Kita akan pakai elok-elok, pakai baju yang sesuai. Kalau lelaki mungkin pakai tie, pakai suit apa semua kan. Dan dia mesti prepare dia punya resume. Kan, mesti prepare resume dulu, nak bawa dia punya portfolio atau sijil-sijil apa semua kan. Dia mesti prepare sebelum dia pergi interview. Betul kan? Dia takkan bangun-bangun tidur terus tak salin pakaian terus pergi interview. Dia takkan buat macam tu sebab logik akal dia tahu nak prepare. So sama juga LinkedIn. Kalau kita nak connect dengan orang, kita nak luaskan rangkaian kita nak network dengan orang lain. Kalau kita tengok orang punya profile, orang juga boleh tengok kita punya profile. Betul. Jadi first kali kita siapkan kita punya profile lah. Okay. Jadi sebelum kita pergi interview, kita siapkan portfolio. Sebelum kita gunakan LinkedIn dengan lebih meluas, kita baiki kita punya profile dulu. So, tak boleh Profile gambar- tu yang gambar tadi tu lah, yang kita screen yang pertama tadi kan. So Ulan tak boleh letak gambar kucing. Tak boleh Walaupun saya pernah jumpa, tapi tak sesuai lah kalau kita letak gambar kucing. Kan. But it sounds like ni MySpace dulu kan. Kena jaga cover front page, letak lagu ke apa kan. Betul tak? You that age. I thought you Gen Z. Bukan Tak. Ya, muda lagi. Yeah. So the profile must look really really good. Sesuai lah dengan apa image yang kita nak tonjolkan. Kalau kita bekerja, kita tunjuklah image tu. Kalau kita seorang usahawan, kita buat bisnes, kita tunjuklah image tu. Tapi surprisingly kan, dalam mana-mana social media yang lain pun benda yang sama juga. Kadang-kadang for example like Facebook. Saya start macam Al Jazeera, dia start dengan LinkedIn. Saya dulu start kat Facebook kan. Bila saya grow saya punya Facebook pun benda yang sama juga. Kita kena percantikkan kita punya Facebook profile. Dan benda ni pun benda yang saya ajar kepada student-student saya, terutamanya mereka yang nak buat business, okay, menggunakan social media mereka. Kita kena cantikkan kita punya bio, kita kena cantikkan kita punya profile picture. Kadang-kadang ada profile picture tu gambar bunga.
Dah benda gambar bunga kan. So siapa nak buat bisnes dengan gambar bunga? So kita kena letak muka kita sendiri. And then cara muka kita pula tak boleh nak posing-posing berlebih-lebihan. Kan? Contohnya ada shadow, bayangan saja pun tak boleh. So I guess is the same lah kan. Kalau kita tengok and apatah lagi kalau menggunakan platform LinkedIn, sebab saya nampak platform LinkedIn ni dia lebih profesional. Betul. Kan? Tapi kenapa? I think I know the answer lah. Sebab LinkedIn pada asalnya ditubuhkan untuk recruitment. Betul. Untuk orang cari kerja. Betul. Dan untuk orang cari pekerja. Yes. Jadi dia berhenti kat situ lah. Bila dia dah dapat kerja, dia pun tinggal lah. Dia pergi kat, pergi kat YouTube channel. Pergi kat YouTube tengok channel. Dr. Adam Zubir. Tengok Dr. Adam Zubir. Tengok Cikgu Uluan pula. Dia nak grow dia punya YouTube. Dia nak grow dia punya TikTok. Tapi dia terlupa dia ada LinkedIn. Jadi dia tak buat apa-apa lah. Jadi dia tak growkan dia punya influence dekat sana. I want to ask you like straight to the point lah kan. In terms of monetary gain. Monetary gain. Come on. Money. Zaman sekarang semua kena cakap tentang duit kan. Saya setuju. So monetary gain kan based on your own experience, sebab Al Jazeera bukan sahaja ada LinkedIn yang ramai follower, tetapi mengajar orang bagaimana nak membina kerjaya or even membina bisnes menggunakan platform LinkedIn ni sendiri. Betul. So ramai orang nampak macam it's very very difficult lah untuk kita monetize. Orang nampak, persepsi orang. Compare dengan kita buat TikTok live. Dapat minta gift kan. Sekarang ni viral tahu tak the trend NPC tu? Tak tahu. Thank you for your heart. Thank you for your heart. Okay. Betul lah, dia keluar kat situ kan. Mengarut betul. Tapi dapat duit. Ya, betul. Orang ni dapat sampai 1,000, 2,000 sehari. Ada sampai RM10,000 sehari. Macam ridiculous kan. So you nampak monetary gain kat situ. Betul. So that's where when there's money, itulah hala tuju orang ramai. So LinkedIn ni sebab orang tak nampak tau. LinkedIn ni orang buat duit pun orang tak nampak, very professional. Based on your own experience mengajar student-student ni, in term of monetary gain, ada duit ke dalam LinkedIn ni? Ataupun bagi contoh? Sebenarnya macam lubuk emas lah. Okay, kenapa lubuk emas? Lubuk emas? Cuba cerita kat Wan ni supaya Wan pun nak So contoh kalau kita tengok dan ini sebenarnya boleh digunakan pakai atas semua social media platform lah. Dulu sebelum orang buat dekat TikTok, live dekat TikTok, ada juga orang buat dekat Facebook, betul? Tapi kalau kita tengok nilaian satu-satu item yang dia jual tu, selalunya dia akan within certain range lah. RM10 kepada RM100. Okay. Kalau ribu pun dia bukan ribu yang tinggi, dia ribu yang awal-awal ribu lah, 1,000, 2,000 kan. Tapi lebih daripada tu, selalunya orang takkan buat purchasing directly online berdasarkan apa dia tengok online. Mungkin dia ada beberapa keperluan, dia nak check dulu ke, dia nak tengok dulu ke. Kalau servis lagi berbeza pula kan. Kalau orang tu nak pitch dia punya servis, macam mana dia nak pitch online, macam mana dia nak buat proposal online, macam mana dia nak bagi tahu kalau servis ni berapa. Oh betul juga kan. Jadi kalau kita tengok, mungkin ada orang letak di website, tapi tak semua services kita pamerkan kat website. Dan selalunya yang kita pamerkan kat website adalah harga-harga yang sedikit rendah lah. Marhain lah. Sedikit rendah supaya murmur. Itu untuk attract orang kan. Contohnya nak buat design kan. Dekat website dia tulis sekitar 500 ke 1,000. Tapi bila buat consultation, kira balik RM15,000 nak buat logo. Sebab apa? Requirement dia mungkin sedikit beza dengan logo biasa. Betul. Jadi servis macam tu susah kita nak advertise ataupun sekadar nak terus tulis dekat social media. Dan orang kalau tengok pun dia akan petikaikan, mahal lah kan, sebab dia mungkin tak boleh nak jelaskan kenapa harga sedemikian. Jadi selalunya transaksi tu berlaku di sebalik social media punya posting. Kat depan tu kita nampak posting kan. So kita dah siapkan profile kita, mungkin orang akan tengok konten kita, mungkin dekat konten kita cerita sikit lah, kita buat servis apa, kita buat produk apa. Tapi kalau orang nak beli, orang nak ambil, mungkin dia akan tengok kita punya website. Mungkin dia akan datang kita punya lokasi kedai atau office. Kat situ baru berlakunya sedikit transaksi. Mungkin untuk mereka yang ada bisnes yang dia ada physical product, mungkin orang boleh tahu produk dia harga berapa kan. So kat situ kita boleh tengok juga nilaian. Tapi mungkin dia tak menjual dekat LinkedIn. Dia mungkin sekadar marketing untuk create awareness, untuk position dia punya branding kan. Tapi kalau kita pergi tengok yang buat servis, dia selalu tak advertise kan, lawyer, doktor, dental surgeon kan. Kita boleh
buat anggaran lah kalau nak pakai braces berapa harga kan. Tapi betul. selalunya kita jarang nampak dia advertise kan. Ada, bukan tak ada. Tapi kalau doktor yang lagi premium, lagi tak advertise lah. So macam mana mereka ni menggunakan LinkedIn ni? So dia menggunakan LinkedIn ni satu sebagai kaedah marketing untuk create dia punya visibility dan credibility untuk dia punya branding, dia punya pengalaman. Dan kalau orang minat, orang pergi jumpa dia, pergi buat call kan, pergi kat website dia kan, ataupun shortcut dia kan, kita boleh DM. Kita boleh DM. Kalau kita tengok pula ramai orang, contohlah saya ajar orang buat marketing kan, contoh. Dan orang selalu ingat bila kita ada social media, bila kita buat satu post, terus orang nak beli. Tak. Sebenarnya dia ada dua kan. Dia ada inbound marketing, dia ada outbound marketing. Yo technical sangat tu. Inbound maksudnya masuk dalam kan. Outbound tu kita push keluar. So inbound tu kita advertise, orang call kita. Outbound tu kita call orang. Kita call orang kan. Dan kalau kita tengok zaman sebelum social media, memang orang buat marketing memang kena pergi buat cold call, kena pergi edar flyer, kena pergi ketuk pintu, jumpa orang, buat presentation apa semua kan. So sebenarnya benda tu sama. Cuma kita sekarang ada platform online untuk permudahkan urusan nak cari prospek, nak buat the initial meeting yang pertama, kedua kan. So yang itu semua kita boleh buat online. So apa kelebihan LinkedIn ni berbanding dengan platform-platform lain? Okay, so contohlah Dr. Adam kalau ada Facebook kan, jarang kot berkomunikasi dekat DM atau Messenger. Jarang kan. Tapi sebenarnya dekat LinkedIn memang berlaku. Dia macam like iMessage dia orang lah, senang cakap. Regularly message dekat checkbox tu. Betul. So, tapi sebelum tu janganlah spam jangan tengok video ni lepas tu korang semua connect dengan orang terus spam kan. Cakap saya ada servis sekian terus spam. Itu pun tak ada juga orang buat spam macam tu. Ada juga. Masih ada kan. Walaupun benda tu dah cerita banyak kali dah kan. Ramai juga orang masih buat. Tapi benda tu kita tak suka orang spam inbox kita. Sama juga, kita janganlah buat kat orang. Boleh tak saya simpulkan LinkedIn ini dia punya sales dia kan, ataupun monetary gain dia datang di sebalik apa yang kita nampak dekat posting, tapi berlaku dekat DM. Betul. Yang mana kebanyakan social media yang lain kan, macam IG ke ataupun TikTok ke Facebook ke, benda tu berlaku di secara live lah, ataupun apa yang anda nampak dekat dalam posting-posting mereka, dia orang letak link dan sebagainya. So pembelian tu berlaku di situ. Tapi LinkedIn is all about building networking. Betul. Okay. Building the network, building the relationship and also building the trust lah kan. Sebab mungkin kita pernah dengar kan, orang beli daripada orang yang dia percaya, orang yang dia kenal, orang yang dia suka. Betul. Jadi kita kena bina lah kepercayaan tu. Bukan dia terus connect, dia terus percaya kan. Dia mungkin nak tengok dulu kan, konten-konten kita best ke tak, supaya dia suka ke tak. Kemudian mungkin dia percaya kat kita, mungkin dia DM kita, atau mungkin kita DM dia kan. So benda yang tu tak semestinya transaksi berlaku atas talian. Ada yang berlaku, saya pun ada, student saya pun ada. Tapi ada juga yang kita DM untuk kita buat meeting kat luar lah. Kita go offline lah kan. Kita kenal online, kita bersembang online, lepas tu kita sambung conversation atau perbualan tu offline kan. Kita ajak keluar. Sebab tu kalau kita tengok dekat LinkedIn ni kerap berlaku. Kawan-kawan dekat LinkedIn ni dia orang selalu buat gathering kat luar. Memang itu dia kenal amalan biasa dia orang lah. Amalan biasa kan. Tapi kita jarang tengok benda ni berlaku dekat TikTok contohnya kan. Saya betul jarang berlaku lah. Mungkin sombong kot. Sorry. Saja. Bukan saya. Baru ni adalah influencer besar dia buat confidential apa semua kan. Tapi itu pun setelah lama kan. Tapi dekat LinkedIn dia selalu berlaku. Tapi kalau saya spesifik dalam dunia YouTube pun susah lah nak jumpa all this community yang baru nak up. Saya antara orang yang kau orang Kajang, kau orang Bangi, kau orang Sedang jom kita berjumpa. Saya pula yang nak jumpa orang YouTuber yang baru nak up. Nak cakap yang rare lah. So LinkedIn adalah amalan biasa lah. Biasa. Jumpa and then baru berbual all the prospect. Sebab salah satu function ataupun kita boleh connect dengan orang kan. Dan orang tu kita boleh pilih. Bila kita dah siap profile kita, algoritma LinkedIn tu boleh baca dan dia akan recommend orang-orang yang mungkin kita nak follow, mungkin kita nak connect.
sama ada dari universiti yang sama. Sebab dalam kita punya profile tu, ada bawah satu section tu kita letak kita punya education experience. So bahagian education tu, kalau kita masukkan universiti kita yang tersenarai dekat situ, algoritma tu akan baca dan dia akan recommend, ni orang-orang yang belajar dekat sini, mungkin you nak connect dengan diorang. So are you saying apa-apa yang kita update dekat profile kita, all our alma mater kita, sekolah kita, what not, akan mempengaruhi the reach yang kita dapat lah. Betul. Contoh connection yang kita nak lah. Mungkin follower dia tak sebanyak TikTok or what not, tapi is a apa kita punya targeted connection yang kita nak. Betul. Dia networking lah. Dia networking. Kalau ya, betul. Dia networking lah. Jadi sebab kita ataupun memang LinkedIn memang positionkan platform dia sebagai satu platform untuk networking. Jadi apa yang berlaku, orang networking online kemudian dia bawa offline. Sebab traditionally kita buat networking offline kan. Jadi benda tu memang sampai sekarang pun saya nampak berlaku jugalah. Baik dekat Malaysia, baik dekat overseas, selalu je orang-orang LinkedIn creators ni kita panggil, selalu je dia orang buat session di luar. So itu antara salah satu benda yang best lah. That's a good culture lah kalau tanya saya. I think you guys YouTuber, TikToker ni boleh buat benda sama. Jangan sombong. Tolong. So Puan, kena buat lah. Bulan ni bila buka LinkedIn? Dah buka dah. Saya dah buka. Tinggal nak optimize. Tunjuk sikit. Uluan Mokhtar So kita tengok loh. Uluan Mokhtar, Chief Executive Officer MTAS Production, Sdn Bhd. Tapi sorry, gambar MTAS tak update lagi. Sorry. I'm not disclaimer saya bukan CEO mereka. But kalau macam ini real quick, Jazura, rate daripada 1 hingga 10. 1 tu teruk sangat, LinkedIn kau ni sampah lah apa what not kan. 10 tu cuba great. tekan dekat nama tu biar kita nampak profile penuh. Tekan. Okay. Right. So daripada sini first kali pun kita dah memang fail lah. Sebab satu, dia bukan gambar kucing, dia tak ada gambar. At least kalau ada gambar kucing kalau lagi gambar bagus. kucing lagi bagus daripada tak ada gambar kan. At least dapat connect dengan kucing-kucing kat Malaysia. Kan. Okay. So gambar pun tak ada, gambar banner kat belakang pun tak ada, aktiviti tak ada. Jadi kalau sekali imbas kita tengok profile macam ni, Cikgu Wan konon-konon lah kalau tengok ni saya punya profile kan. Apa tanggapan atau persepsi Cikgu Luan tengok macam ni punya profile? First saya nampak MTAS Production lah. So, lepas tu Kuala Selangor, and then gambar tak ada, turns me off in a way. Okay. And then apa, itu je lah. Itu je lah. Nampak sangat buat benda ni semata-mata nak cari kerja baru ke apa benda, something. Ataupun apa, so apa syarat, persepsi yang timbul bila tengok profile macam ni? Tak berminat lah, I think. Tak berminat. Tiba-tiba DM. Assalamualaikum, nak berkenalan boleh? Betul juga kan. Siapa kan? So bila saya stalk orang, nama dia Uluan Mokhtar Mohed, saya tak kenal siapa. Saya akan jadi macam, kau siapa, stranger ke apa benda ke kan. Sampai ada So itulah tanggapan orang bila dia tengok profile yang macam ni kan. Jadi contoh kalau kita nak cari kerja, sebelum kita apply, kita pastikan kita dah update lah kita punya profile kan. Supaya kalau kod kalau orang tengok sekurang-kurangnya kan, dia tengok dia ni sekian background dia sekian, belajar. Kita komen saya punya pula. Dia dapat coaching direct ni. Tak rate lagi lah. Saya punya berapa? 1 hingga 10. Brutal honest, I want the answer. Kosong lah. Finally. Maksudnya ada peluang untuk grow. Yes kan. Betul. Kalau kosong tak bermaksud gagal. Kosong maksudnya peluang nak grow tu sangat besar. Saya sendiri ada buat satu checklist lah. Checklist. Kita ada checklist biasa, kita ada checklist yang tight betul lah. Yang checklist yang 20 point checklist ni saya boleh bagi 100 markah. Saya sendiri pun tak boleh dapat 100 markah. Wow. Checklist ni untuk menentukan sama ada your LinkedIn ni efficient ke tak. Betul. Dia punya sistem lah. Bukan LinkedIn efficient ke tak, tapi kita punya profile tu optimize ke tak. Optimize ke tak? That's the exact word. So macam tadi Cikgu Luan tanya kan, macam nak guna, apa tip-tip dia? First kali adalah kita update kita punya profile lah. Tapi contoh macam kita buat interview tadi kan, just because kita pakai smart, pakai tie colour merah, bawa portfolio, bawa bag leather, kita pergi interview, tak semestinya kita terus dapat kerja, betul? Jadi kita punya profile tu tak semestinya guarantee results. Ada langkah-langkah lain yang kita perlu buat lah kan. Bukan profile. Profile ni kalau kita nak mudahkan, ada 3 parts lah, 3 bahagian. Satu, kita punya profile kan. Kemudian kita punya networking, kita kena kembangkan kita punya network. Kita kena kenal orang-orang yang targeted, bukan random kan. Kemudian kita kena sediakan kita punya offer. Apa sebenarnya kita nak offer?
apa tujuan kita berada kat LinkedIn. Adakah untuk marketing, adakah untuk naikkan kita punya branding, create awareness. Yang itu kena clear dulu. Itu kena clear dulu. Okay. Sebab kalau dia buat sekadar satu, dua lagi tak buat pun tak ada hasil juga. Profile je cantik tapi tak ada aktiviti pun tak jadi juga. Power ni. Ini macam masterclass ni. Oh, masterclass kita Jom, bagi masterclass. Kita akhiri episod ni dengan just brutal honesty lah. Brutal Comment honesty. Komen. on my own LinkedIn. Okay. Rasa Okay, macam so ini nampak macam dah update sikit. Dah update sikit kan? Dah updated sikit. So kalau sekali pandang gambar profile foto tu cantik lah. Kalau nak perbaiki mungkin dia punya kontras tu lebih clear. That means yang ni nampak macam ada sedikit disturbance kan, macam ada gambar langsir apa belakang kan. Tu. Belakang tu kan. So kontras tu maksudnya colour lah, pemilihan warna. Pemilihan warna, kontras yang clear kan. Maksudnya dinding putih kan. So lebih baik kan. Saiz tu dah cantik. Kalau kita tengok banner dia ni bakar. dia terus nak minta kepada Something like CTA. CTA lah. Dia ada direct CTA kan. Maksudnya unit trust clinic kan. Dia nak terus ajak orang datang dia punya unit trust clinic. Cuma bahayanya kat sini, kalau orang tengok banner, sama ada orang tu turn off ataupun dia attracted. Sama ada dia tengok alah dia ni nak jual unit trust. Sebab kan ejen-ejen terlalu direct lah. Terlalu direct. Dan dia tak menampakkan credibility Dr. Adam Zubir. Sebagai seorang influencer dan sebagai seorang yang mengajar tentang kewangan kan, dia nampak macam sekadar ejen biasa. So instead kan, kalau lah ni bagus ni, kalau lah kan, kalau tapi itu persepsi saya lah. Mungkin kalau panggil orang lain mungkin lepas ni saya terus ubah. disclaimer So what will you put at the back? Okay, so something like what? Macam mana nak menonjolkan credibility? So kat belakang ni pun ada beberapa level lah. Kan, kalau level 0 tadi tak ada apa-apa lah kan. Siapa? Lah. Kalau level 1 ni maksudnya dia ambil je apa-apa gambar asal ada. Dia buka je kat Pexel ke, tengok dekat Google apa gambar yang cantik, dia tepek je. Tak ada kena-mengena dengan bidang dia, tak ada kena-mengena dengan apa dia buat, apa offering dia. Tapi dia sekadar ada banner, sekadar nak biar ada lah. Itu level 1 lah. Level 2 mungkin dia nak position diri dia bekerja dalam satu company, dia guna pakai company punya brand. Yang sedikit up lagi mungkin dia dah ada clarity atau ada kejelasan kepada apa positioning dia sebagai dia punya personal branding atau corporate branding, dan dia nak menampakkan image tu. So mungkin kalau kita tengok yang itu, mungkin gambar Dr. Adam tu dah okey. Sebelah tu mungkin gambar office, atau lebih meningkatkan credibility mungkin Dr. Adam tengah buat speaking engagement kan, cakap dekat audience kan. Sebab tak ramai orang ada peluang tu. Jadi maksudnya bila you ada gambar yang, tapi janganlah gambar pura-pura kan, betul tak? Kena gambar yang betul lah. Sebab gambar pura-pura pun nanti orang tahu juga bahaya. Setakat stage punya gambar kan, pun tak boleh lah. So itu akan membezakan orang yang ada credibility dengan orang yang mungkin baru nak masuk dalam bidang tu. Kalau nak up lagi satu level, mungkin orang tu dah ada clarity untuk apa yang dia offer, dan dia terus ada CTA dekat situ. Tapi CTA yang lebih jelas daripada hanya unit trust clinic lah. Sebab saya rasa, pendapat saya lah, Dr. Adam buat more than just unit trust clinic. Unit trust clinic ni mungkin satu offering kan, ataupun mungkin satu kelas yang boleh duduk dekat tempat lain, tapi tak perlu dekat banner. Banner ni boleh menampakkan satu image ataupun perspektif yang lebih menyeluruh, lebih besar, memberikan lebih kekuatan of who you are and what you do and the number of followings you have lah. So contohnya kalau kita letak gambar kan, lepas tu kita bawah tu kita letak total followings on social media berapa juta. Dia mungkin berbeza kan, compared to unit trust clinic. Cikgu Wan rasa macam mana? Letak unit trust clinic ataupun kita letak kan total social media following
berapa juta. Yeah. Dekat Facebook ada berapa, Dan dekat TikTok ada berapa, Asin kat on, YouTube Asin on, TV2, TV3, kan? Bernama semua tu lah. Betul. Kepercayaan lah. I imagine kalau nampak unit trust, sebab saya tak masuk lagi pelaburan unit trust, InsyaAllah bakal. Okay. Tapi selaku orang yang belum berminat, saya rasa macam promote produk kan? Dia ada nampak terus. Bila tengok tu, dia sekali nampak macam dan orang mungkin tak baca. Dia mungkin bila dia nampak image yang dia nampak memberi satu perspektif, dan dia terus tak baca benda lain. Dia terus turn off, dia terus pergi tempat lain, dia terus pergi profile yang seterusnya. So basically it's all about first impression lah. Because kat social media ni laju kan. Kita mungkin ada 3 ke 6 saat kan. Sekali kita tengok macam ni nak menjual, kita terus turn off, kita terus pergi profile seterusnya kan. Tapi tak semestinya begitu. Ada yang memang profile yang memang patut menjual kan, tapi macam mana nak position kan. Wah, kena berguru lagi ni. banyak ni masterclass guys. Masterclass Siut ni baru gambar siut. Belum lagi ni Belum scroll bawah lagi. Belum bawah lagi. Apa kata kita akhiri dengan profile Sifu kita? Siapa? Al Jazeera. Mari kita. Wow. Ni memang betul ambassador lah. Ambassador. So team tengok, kita ambil bulat-bulat. Ambil bulat-bulat Ceduk. Orang kata inovasi. Inovasi. Boleh Inilah inovasi. dia namakan inovasi. The Inovasi. CEO Tiruvasi. LinkedIn LinkedIn. The CEO LinkedIn profile makeover coach. Over 1,000 student. Terbaik. Ya. Thank you very much Al. Terima kasih for that. Terima kasih kerana menjemput saya hari ni. Ni baru episode pertama. Belum lagi. Ada lagi episode seterusnya. If you want to find out next episode, check us out. Dalam What Do You Think? Dalam What Do You Think?